Alam yang diciptakan oleh Allah SWT terlampau luas. Apabila disebutkan alam ialah ma siwallah, selain Allah adalah merupakan alam. Dan sekiranya kita perhatikan dalam galaksi kita Bima Sakti ini, terdapat lebih daripada 200 bilion bintang-bintang yang tidak mampu untuk kita hitung sepanjang umur kita hidup. Dr. Abdul Majid Az-Zindani menyatakan bahawa seandainya kita mampu menghitung 200 bintang dalam masa 1 minit, kita perlu hidup 2000 tahun untuk mengira seluruh bintang yang ada di angkasa. Di angkasa ini terdapat lebih daripada 100 bilion galaksi, dan setiap galaksi memiliki 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Apa yang saya nak gambarkan bahawa alam maya ini terlampau luas. Dan kita bicarakan tentang ilmu astronomi. Antara ilmu yang banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Apabila kita mendongak ke langit di waktu malam, kita akan dapat melihat banyak bintang-bintang yang ada. Dan di sebalik bintang-bintang ini, banyak lagi ilmu yang tidak kita ketahui. Banyak lagi maklumat yang tidak kita ketahui. Dan banyak lagi perkara yang belum diketahui oleh para saintis hingga di abad ini. Suatu perkara yang saya nak bincangkan hari ini, saya nak berkongsi pada tuan-tuan puan sekalian hari ini ialah tentang black hole. Black hole ataupun dalam bahasa Melayu lebih dikenali sebagai lohong hitam. Black hole, terdapat beberapa black hole di angkasa raya. Namun black hole yang paling besar ialah black hole 15A. Ia terletak lebih kurang 500 juta trilion kilometer daripada bumi. 500 juta trilion kilometer jauhnya daripada bumi. Dan ini adalah di antara black hole yang paling besar yang ada, yang diketahui oleh para saintis di abad ini. Pada bulan April, 19 April 2019, kali pertama mereka berjaya mencerap gambar black hole. Yang inilah yang dinamakan black hole, dan para ahli astronomi berjaya mencerap black hole ini kerana adanya radiasi yang ada di sekitar black hole. Lantaran itulah para ahli astronomi berjaya mencerap gambar black hole. Di mana pada tahun 2019 bulan April, dengan bantuan Event Horizon Telescope, mereka berjaya mencerap black hole. Event Horizon Telescope ini yang melibatkan lebih kurang 200 saintis seluruh dunia. 200 saintis seluruh dunia, mereka berjaya mencerap black hole. Dan kehebatan Event Horizon Telescope ini, sekiranya tuan-tuan berada di Paris, tuan-tuan boleh baca surat khabar yang ada di New York, nak menggambarkan betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh Event Horizon Telescope. Ataupun sekiranya kita meletakkan sebiji bola golf yang hanya saiz seperti ini, kita letakkan di bulan, kita boleh nampak bola golf ini pada bumi dengan menggunakan EHT, Event Horizon Telescope. Dan ada melibatkan 200 saintis seluruh dunia yang telah pun berjaya, mereka mendakwa berjaya merakamkan imej black hole. Apakah sebenarnya black hole? Sebelum itu, ada seorang rakyat Malaysia, Dr. Kevin Koy, antara orang yang terlibat, 200 orang yang terlibat daripada para saintis seluruh dunia yang berjaya mencerap gambar black hole. Apakah sebenarnya black hole? Black hole adalah lohong hitam yang asalnya merupakan satu bintang gergasi. Berjuta tahun lalu, saiznya yang begitu besar, namun demikian cahayanya terpadam. Dan saiznya mula mengecil. Namun demikian, black hole yang terbesar, black hole 15A ini,
dinyatakan bahawa saiznya lebih kurang 50 juta kali ganda daripada saiz matahari. Gambarkan begitu besarnya bintang, dan di angkasa terlampau banyak bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Ketika mana kita bicarakan tentang asal-usul kedatangan besi, kita dah bicarakan beberapa saiz-saiz bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Antaranya Pistol Star yang saiznya 100 kali ganda lebih besar daripada matahari. WY Cannon saiznya lebih kurang 1000 hingga 2000 kali ganda lebih besar daripada saiz matahari. Banyak lagi bintang-bintang di angkasa yang saiznya jauh lebih besar daripada matahari. Dan Black Hole 15A dianggap black hole yang paling besar saiznya, di mana saiznya dijangkakan 50 juta kali ganda berbanding dengan matahari. Saiznya yang mengecil ini, namun demikian tarikan graviti semakin kuat. Tarikan gravitinya begitu kuat, dan ia boleh menarik segala objek yang berada di sekitarnya. Bahkan cahaya yang melintasi black hole tidak akan terlepas daripada tarikan graviti black hole. Inilah gambaran. Tuan-tuan perhatikan, cahaya yang bergerak selaju 300,000 km sesaat pun tidak akan terlepas daripada tarikan graviti black hole. Dan para ahli astronomi dapat menjejaki atau mengesan black hole ni kerana pergerakan bintang-bintang yang berada di sekitar dengan gangguan tarikan graviti daripada black hole. Black hole 15A ini dinyatakan bahawa ia mungkin adalah kombinasi daripada gabungan beberapa black hole menjadikan ia satu black hole yang begitu besar dan begitu bertenaga. Walaupun ia jauh, saiz yang begitu besar ini, ia boleh menelan galaksi Bima Sakti kita. Tapi kedudukan ia yang begitu jauh daripada bumi tidak akan menjadikan galaksi kita ini boleh ditelan oleh black hole. Namun demikian, black hole adalah satu fenomena di mana digambarkan satu bintang gergasi yang begitu besar dan menitarikan graviti yang begitu kuat dan menarik segala objek-objek yang berdekatan dengan black hole. Bahkan cahaya yang bergerak begitu laju tidak terlepas daripada tarikan graviti ini, di mana dengan kelajuan 300,000 km sesaat pun 300,000 km sesaat pun ia tidak terlepas daripada tarikan graviti black hole. Dan dalam masa yang sama, black hole bergerak begitu pantas. Beberapa perkara yang ada pada black hole ini, yang pertama, cahayanya telah pun terpadam, tidak nampak. Kita tidak boleh nampak. Para ahli astronomi hanya dapat mencerap gambar ini sebab radiasi yang berada di sekitarnya. Yang kedua, saiznya yang mula mengecil, namun demikian tarikan gravitinya begitu kuat, menarik segala objek yang ada di sekitarnya. Dalam masa yang sama, ia bergerak dengan begitu pantas. Cuba perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mungkinkah ini boleh kita kaitkan dengan black hole? Kita boleh perhatikan dalam surah At-Takwir ayat yang ke-8, surah At-Takwir ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Allah SWT berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Fala uqsimu bil khunnas, sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi, yakni bintang al-khunnas. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi. Tersembunyi, kenapa disebutkan tersembunyi? Sebab tidak dapat dilihat kerana cahayanya telah pun terpadam. Kita lihat di langit terdapat bintang-bintang, kita nampak warna-warni berkelip-kelip sebab bintang-bintang ini masih lagi bercahaya. Namun black hole adalah satu bintang gergasi yang cahayanya telah pun terpadam. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah SWT, Allah bersumpah, "Fala uqsimu bil khunnas," dan aku bersumpah
dengan bintang yang tersembunyi. Disebutkan bintang yang tersembunyi kerana cahayanya yang telah pun terpadam dan tak dapat dilihat oleh manusia. Kerana tidak bercahaya, kita hanya boleh melihat satu objek kerana ia memiliki cahaya. Kerana cahayalah kita dapat melihat sesuatu objek. Namun oleh kerana black hole sudah terpadam cahayanya, maka ia tersembunyi, tidak dapat dilihat dan dapat dicerap oleh para ahli astronomi kerana radiasi yang berada di sekitarnya. Kita lihat firman Allah SWT bila mana Allah sebutkan bil khunnas, dan aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi. Dan di angkasa sana banyak lagi bintang-bintang yang sudah terpadam cahayanya. Bahkan bulan juga adalah di antara objek yang telah pun terpadam cahayanya. Kita dah bincangkan dahulu bagaimana cahaya bulan. Bulan dahulu bercahaya, kemudian terpadam cahayanya. Seperti mana yang dijelaskan oleh Ibn Abbas, kanal qamaru yudhi'u kasyamsi. Sungguhnya bulan dahulu mengeluarkan cahaya seperti mana matahari, tapi cahaya bulan telah pun terpadam. Namun black hole ini bintang gergasi yang begitu besar, saiznya 50 juta kali ganda daripada saiz matahari yang telah terpadam cahayanya. Dan bayangkan, kita perhatikan apa yang Allah sebutkan di sini, fala uqsimu bil khunnas, dan aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi, al-jawar yang bergerak dengan pantas, al-kunnas dan menyapu segala objek yang ada. Subhanallah. Allah sebutkan 3 ciri di sini. Aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi. Tersembunyi kerana cahayanya telah pun terpadam. Al-jawar yang bergerak begitu pantas. Walaupun cahayanya telah pun terpadam, ia masih lagi bergerak dengan begitu pantas. Al-kunnas, dan menyapu segala objek-objek yang berada di sekitarnya. Inilah ciri yang dimiliki oleh black hole. Tarikan gravitinya menyedot segala objek-objek yang ada sekitarnya. Hinggakan cahaya yang bergerak begitu laju dengan kelajuan 300,000 km sesaat pun tidak akan terlepas dengan tarikan graviti pada black hole ini. So, tiga ciri yang Allah sebutkan dalam surah At-Takwir ini, aku bersumpah dengan bintang yang tidak kelihatan, bintang yang tersembunyi. Yang kedua, yang bergerak dengan laju. Dan yang ketiga, yang menyapu, menyerap segala objek yang ada sekitarnya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Namun demikian, baru kali ini, setakat ini, para saintis dapat menjelaskan pada kita tentang black hole pada abad yang ke-20 ini. Bahkan gambar black hole baru kali pertama dapat dicerap pada 19 April 2019. Baru sahaja lagi. Dan pada bulan Ogos 2019 dapat diketahui saiz black hole yang paling besar ialah mencecah 50 juta kali ganda berbanding dengan saiz matahari. Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-6. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan daripada Allah SWT, alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Dialah Allah SWT yang maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguhnya banyak lagi maklumat-maklumat yang akan terus dibongkar oleh para saintis. Dan apa yang ada dalam ilmu astronomi ini masih lagi banyak yang tidak kita ketahui. Benarlah apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan terus pertontonkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT? Ini adalah merupakan salah satu contoh mukjizat saintifik Al-Quranul Karim.